Landmark, the importance of landmark. So landmark ini adalah tanda aras yang kita guna untuk setiap kali apabila kita lakukan sesuatu protokol ultrasound, kita dah ada kita punya panduan untuk melakukan ukuran tu. Contoh pertama seperti BPD dengan HC. Untuk bahagian BPD HC, landmark dia adalah dia mesti nampak skull shape ni, nampak oval shape. Dia mesti ada forks, dia ada cavern septum pellucidum, pair of thalami. So ini adalah level untuk BPD dengan HC. Dia tidak sepatutnya termasuk cerebellum lah. Kalau masuk cerebellum itu dah oblique punya position. Okay, so daripada ini apa yang kita boleh aim ataupun belajar adalah bila bentuk tempurungnya tidak normal. Okay, so ini tidak lagi bentuk oval shape. Yang ini dia ada keluk dekat depan macam tu. So dia tidak lagi oval shape. Yang ini dia tajam di depan. So dia tidak lagi oval shape. Dan yang ini dia terlampau lebar. So dia tidak lagi oval shape. So ini adalah contoh fetal craniosynostosis. Okay, contoh seterusnya seperti yang ini. Sama juga dia tajam di depan. So yang ini kita panggil lemon shape. Yang ini dia bulging di tengah situ, belakang. So ini kita panggil strawberry shape. Yang ini pula bentuknya bengkak, ada 3. So ini clover leaf shape, seperti daun ni. Dan ini adalah oval shape, bentuk seperti telur ayam ni. So this one is normal shape. So bila kita dah biasa dengan normal shape, dan kita boleh tengoklah, kita mudah kata alert apabila shape tu lain daripada biasa. So itu tujuan landmark. Okay, selain daripada tu, kalau kita buat BPD tak dapat ambil oval shape head tu, so kita boleh agak baby tu mungkin anencephaly, dia tak ada skull. Okay, contoh yang ni lah, bulging eyes keluar. Yang ini pula adalah occipital encephalocele. Ya, dia ada bulging dekat belakang kepala baby tu. Contoh lain juga untuk brain punya problem, ini ventriculomegaly, hydrocephalus, craniopharyngioma, teratoma, dan ini adalah tumor with hemorrhage. Yang ini juga sama, so ini kita boleh detect pada level BPD-HC, boleh ada arachnoid cyst, correct plexus cyst, ini adalah aneurysm vein of Galen. Okey, yang ini normal shape head, normal dia punya landmark, forks, cavern septum pellucidum, pair of thalami, ada lateral ventricle, ada correct plexus. Yang ini ada cyst in the middle dekat kawasan thalami, so this one is the dilated third ventricle. Ini image daripada sagittal view, sama juga dilated third ventricle. Okay, so itu untuk bahagian BPD-HC. Yang kedua adalah dari segi AC. So landmark untuk AC, kita dah tahu, mesti ada 3-dot spine, kena ada stomach, kena ada J sign. So itu yang basic. So bila pergi pada advance, kita akan tengok adalah stomach bubble, single ke, double ke, absent ke, present. So dia mesti ada single stomach bubble. Kalau 2, dah jadi double bubble. Untuk J sign, dia punya J ni dia akan curve away from stomach, bukan towards the stomach. So itu yang pergi pada advance. Okay. So bila dia away from stomach itu normal, bila dia towards the stomach itu tidak normal. Kita boleh lihat juga dekat area sini, ini bahagian hati. So sini boleh ada cyst, boleh ada calcification. Okay. So ini untuk AC level. Okay. So bila kita dah kenal AC, basicnya AC tu kita dah kenal, so kita boleh aim untuk cari patologi bahagian AC. So biasa yang jumpa yang inilah, okay, yang ini dia akan curve towards the stomach. So this one we call it persistent right umbilical vein. Biasanya umbilical vein ni dia akan curve away from the stomach. So ini adalah struktur yang normal. Dekat area bowel tu juga, AC tadi juga, kita boleh tengok untuk bowel. Sometimes boleh nampak hypoechoic structure. So this one is the dilated bowel. This one is the double bubble. Dia ada 2 bubble stomach and then ini ada connection. So untuk double bubble stomach dia mesti connected. Jika dia tidak connected, so kita boleh suspect satu adalah stomach. The other one is the cyst. Dia boleh jadi intrahepatic cyst. Okay, so yang ini pula AC without the stomach. So ini adalah absent stomach. So absent stomach dia boleh jadi esophageal atresia ataupun dia adalah normal. Okay, so macam mana nak bezakan dua ni?
kita just bagi masa sedikit dalam 5 minit ke 10 minit untuk baby refill balik dia punya stomach dengan amniotic fluid. Okay, so ini pula bahagian femur, tulang paha. So kita ukur femur length. So kalau shorten femur, atau ini kita boleh suspect achondroplasia. Okay, ini adalah frontobossing. Okay, ini untuk contoh short femur lah. And then small chest. So ini semua daripada basic antenatal. Ini pula bahagian placenta. So untuk placenta kita selalu tengok upper segment, lower segment dan kita tengok dia punya shape dia. So daripada advance kita tengok calcification on the placenta dan dia akan ada mass pada placenta. Ini kita panggil chorioangiomas. Ini pula adalah placenta cyst. So yang ni kita boleh kenal saat kita lakukan scan pada placenta. Ini contoh calcification untuk placenta. So dia ada grading dia. Ini pula adalah placenta legs. So untuk placenta legs kita tengok juga pada history patient. Biasanya patient yang ada previous scar, so dia punya legs ni akan jadi satu point yang penting. Tapi jika dia first pregnancy, tak ada previous scar, tak ada pernah DNC, tak pernah abortion, miscarriage ke apa, so placenta legs boleh jadi normal variant. Okey, pergi pula pada bahagian jantung. So untuk jantung standard kita tengok heart beating, ambil heartbeat dia dan tengok 4 chamber. Okey, so itu untuk basic. Untuk yang advance, kita akan lihat setiap chamber ni dia ada maksud dia, termasuk dia punya lungs, paru-paru dia. So ini antara yang saya dah point ni, ini antara yang kita lihat apabila lakukan 4 chamber ni. Okey, so kita kena kenal mana kanan, mana kiri, mana dia punya valve, mana dia punya ventricular septum, atrium septum, aorta, dia punya pulmonary vein. So ini kita akan pergi pada advance nanti. So bila kita buat untuk heart, kalau kita buat single sweep, okay, so kita boleh nampak 4 chamber, outflow tract dia, ada LVOT, RVOT, 3 vessel view dan 3 vessel trachea view. So yang itu yang pergi pada advance punya. Untuk yang basic, kita kenal 4 chamber heart, which is right, which is left. So bila kita dah kenal yang tu, lebih mudah untuk kita aim di mana LVOT, di mana RVOT. Okay, ini untuk patologi bahagian chest. So ini adalah VSD, ini PE, pleural effusion. Yang ini hypoplastic left heart syndrome. So dia tidak lagi menjadi 4 chamber, sebaliknya dia jadi 3 chamber. Yang ini pula stomach dekat sebelah dia punya heart. So ini adalah congenital diaphragmatic hernia. Okay, so ini tambahan special sikit. Apabila kita buat untuk femur length, kita boleh lihat sekali jantina baby. So untuk jantina, careful sebab sometimes nampak baby terkangkang macam ni cantik, macam baby girl. Okay, so kalau kepit kita tak jelas lah. So make sure bila kita buat untuk jantina, kita sweep inside and outside. Sebab sometimes dia agak naughty sikit, dia sembunyi sikit. Okay, so tengok pada klip ni lah. Dah keluar pistol. So daripada awal tadi, nampak kaki terbuka cantik, kosong. Bila masuk ke dalam, then pistol kat dalam. So this one is a baby boy. Okay, so ini saja topik untuk landmark. Thank you.